semua ke belah kanan. Takut semua. Pandanglah kiri, nasib baik ada seorang siap peluk tiang. Kamu kemari. Apa pula? Aku nak jumpa tuan aku lalu. Lagi usul turun. Punya berani tak berani orang. Tak apalah, nak dapat putus masa itu turun. Sekarang kita macam mana cara nak lawan diri dia tu? Tolong ajar. Apa pula? Patik pun tak bini. Hai, apa pasal kau tak pergi mana? Bini patik tak pesan. Jangan pergi mana, tunggu sampai dia sampai. Nah, kita orang takut. Maknanya dengan raja pun dia tak takut lagi tau. Dengan bini dia takut betul. Ni cerita je lah. Dekat negara si Berengong. Jadi, satu lah. Pisahkan. Sayang ayah kita, sayang mak kita, kita akan berpisah dengan. Tanyalah orang yang dah hilang mak ayah, perasaan dah tak sama. Bila raya tu bayar. Makanlah makanan yang bisa, mungkin ada adik-beradik yang boleh buat macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Sofi Anwar bin Abdullah, Komandan Pulapol Aitam, merangkap pengurusi Masjid Karya Pulapol Aitam, dan juga isteri Bahagia Puan Zulita binti Zulkifli, pengurusi Perkep Pulapol Aitam. Bahagia Al-Fadhil Ustaz Nur Amli bin Idris, Imam 1 Masjid Karya Pulapol Aitam, pegawai dan ahli kuasa Perkep Pulapol Aitam, pegawai dan staf Mizuras yang berhad, ahli keluarga, warga kerja Pulapol Aitam, pelatih-pelatih program latihan asas korporat, Konstable lelaki siri 7 2023 dan Konstable sokongan lelaki wanita siri 1 2023. Seterusnya, tuan dan puan hadirin dikasihi sekalian, dan salam sejahtera kepada keluarga Islam. Masih banyak yang hadir pada pagi ini. Saya rasa seronok sangat dapat datang setelah sekian lama tak datang kemari. Dulu saya datang bukan sebagai pelatih. Dulu saya datang, dulu waktu itu belum Samsul Depan lagi. Jadi tak adalah ramai macam ni. Dan tengok hari ramai itu, saya ingat 20,000 tak kurang. Ramai betul. Orang dengan apa, sahabat saya tak sangka pula Komandan Pulapol Aitam. Saya kebetulan koordinator itu tak tahu pula datang sini. Saya mula-mula berkhidmat sebagai penjuawal, menjadi pewakil mahkamah, jadi pegawai penakwa. Saya duduk sebelah Tuan Sofi dekat dalam mahkamah. Dia cool je. Memang relax sampai sekarang, Mak. Dia tenang ni. Tak pernah menghampakan lah. Kalau saya telefon minta tolong ada. InsyaAllah. Itulah. Dan tak sangka pula hari ni bila saya datang, Tuan Sofi nak bersara pula. Jadi saya tak tahulah dia tua ke saya tua, tak tahu. Jadi apapun selamat berjaya lah ucapkan di pengurusi Perkep pun tak sabar nak rehat daripada program Perkep. Hari ini geng-geng Perkep dia tak pakai baju banyak dapat sokongan daripada guru Perkep yang selalu datang recording dekat TV Hijrah dulu Perkep. Senang nak cakap Perkep ni sebab baju dia tak berubah.
tak sangka itu. Waktu saya ceramah di IPK Selangor, isteri ketua boleh negara pun dah datang. Dia pun datang dengan ceramah ni. Tak sangka kan. Apapun tajuk hari ni, Mardatillah kan. Tentang Mardatillah, keluarga bahagia ni, semua dah tahu lah. Semua dah tahu. Lebih kurang Mardatillah ni mencari keredaan Allah. Redha hamba kepada Allah adalah seorang hamba itu tidak membenci kepada qada dan ketentuan yang berlaku ke atas diri. Mardatillah ini suatu yang diredai Allah. Bagi seorang Muslim, hidup kita harus bertujuan untuk mardatillah, untuk mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam bab bekerja ni, kita ni tak boleh semua boleh jadi okey. Macam saya malah berceramah, kalau keluarga tak okey, khusus berceramah pening malu ya. Tengah kepala tengah fikir ni, duit anak tak masuk lagi, itu tengah ceramah kadang-kadang masuk dalam tajuk yang ni, anak seorang tak sihat ni, macam mana siapa nak buat klinik ni, semua sebab manusia biasa melainkan orang yang memang hati dia korek lah, memang dia tak peduli, dia tak apalah kan. Ada yang jenis macam tu, yang jenis yang macam buat tak tahu je kan. Sebab dia kata pada dia kerja tu semua isteri salah. Dia sebenarnya dalam rumah tangga ni, macam selalu saya bawa dalam ceramah saya, kerjasama keluarga ni dia macam boleh sebut nak berbahagia. Nak bahagia ni ada 5 kunci. Yang pertama, kunci rumah. Kunci syurga dan yang kunci spare. Saya selalu bawa kunci rumah, masuk sistem kan keluarga kita ikut sistem beragama, sistem Islam. Pada yang bukan Islam dia pakai sistem agama, tak ada agama yang ajar benda tak elok, tak ada. Itu satu. Yang kedua, kunci jabat, cari rezeki yang halal. Ada kena-kena, Nana pula PDRM ke, sebenarnya semua. Tapi PDRM ni orang gemar kaitkan. Oh, ni tak telus lah, itulah, inilah rasuah. Orang cakap sebenarnya semua department ada kan. Dalam sebutir beras tu tentu ada antahnya kan. Tapi sebenarnya banyak lagi yang baik-baik. Itu masa saya ceramah di Bukit Aman tu, Kota Polis tu kata, biasa lah Ustaz, bila seorang pegawai kita datang, dia punya highlight tu, oh macam satu department tu semua tak elok lah. Dia kata tu kan, kita semua ada PBT, tak ada okey, berapa banyak selalu keluar ni ya. Kalau kita tengok custom memang seperti itu bukan minta, tapi mencari rezeki yang halal itu penting, asas keluarga kita bagi. Sekali ambil duit tepi, ambil duit bawah meja, ambil duit maksudnya, percayalah, permulaan menerima duit yang permukaan ni adalah asas mula kita mencipta hidup yang tidak tenang. Jadi cakap saya tengok rekrut ini kan, pelatih kan, ingat tu saya cakap, saya lega bila saya bersara tu, saya lega. Saya dulu pengarah undang-undang penguasaan, bukan kecil anak serupat itu. Sampai masuk saya disebabkan integriti lah saya bersara. Kenapa bersara? Sebab dulu full time cakap sampai satu tahap saya tahu mana satu part time. Rasa macam jadi pengarah tu pula part time. Banyak ceramah daripada duduk kat pejabat. Jadi tahun 2000 awal 2018 saya bersara. Saya dah dekat bersara, tujuh dekat hotel, dapat 10% diskaun. Saya dah sampai ke situ lah.
Tapi bukan semua hotel lah. Oyo dapat lah. Hotel biasa dapat. Tunjuk dekat kokot lagi lah. Ustaz yang bawa kelakar tunjukkan sana tu dia bawa kelakar. Bukan semua. Jadi cari halal. Itu sebabnya orang tanya ni semalam ada satu fitnah orang keluarkan, siapa nak panggil Samsul Dubai ceramah di Sarawak, ceramah ni 4,000, ceramah ni 5,000, ceramah ni petang ni 5,000, dan saya kata gila betul. Sedangkan realitinya saya tak macam tu. Jadi saya dah bagi warning dekat yang tulis tu, minta tolong tarik balik. Ada okey je, tapi kalau orang bayar saya ambil kan. Tapi macam tu lah. Sebab itu jadual saya penuh hari ni. Sebab saya tak pernah letak mesti bayar banyak, mesti bayar banyak. Bukan saya. Kalau ada pun mesti ada orang tengah yang main macam tu. Jadi saya pernah kena kat satu tempat tu. Saya jamah 2-3 tempat. Saya dapat alhamdulillah dapat dalam 5-6 ribu 2-3 tempat tu combine. Tiket flight dia kata semua dapatlah dalam 4 ribu lebih ke 2 ribu macam tu. Kemudian saya dapat tahu bila dah balik, saya dapat tahu ada satu tempat tu saya je bayar 20 ribu. Bayar kan? Jadi orang tengah kenyal betul. Maka jadi ada orang yang macam tu. Dulu penyanyi dia macam tu. Dia level Samsul Dubai ni sama macam penyanyi lah. Walaupun tak penyanyi kan. Betul. Jadi yang penting cari halal. Hati pun tenang. Sebab mencari rezeki, pastikan rezeki kita itu halal. Rezeki itu halal, bersih dan lurus. Halal bermaksud tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah. Itu. Bersih tidak menyebabkan kita, kalau dapat rezeki itu tak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan ketika lurus, rezeki itu menyebabkan kita lebih taat kepada Allah. Itu halal, bersih dan lurus. Tu hati-hati. Sebab orang dapat benda-benda tak elok, makan benda-benda tak elok, benda yang baik dia akan rasa tak baik, benda yang tak baik pula dia rasa baik. Hidup dia tak tenteram. Menjaga. Itu sebabnya Nabi Muhammad pesan pada yang bukan Islam tu boleh ambil apa pun yang saya cakap. Prophet Muhammad ni dia cakap ni semua boleh ambil yang Islam. Dia kata apa? Cari yang halal, semuanya yang cukup. Tak percaya? Kalau tak percaya, tengok cleaner. Makcik yang ketukang sapu tu, satu kerajaan ke satu swasta tu, dalam dia mop lantai, bilik air bersihkan. Kadang-kadang ada orang masuk bilik air tak apa perangainya, hilang ingatan macam masuk bilik air dah buang, hilang ingatan, buang air dah hilang ingatan, lupa nak flush, rampu kawan. Makcik ni bersihkan, tak apalah, 2 jam sekali bersihkan. Lepas tu dia duduk mana? Duduk dekat pejabat dia, dekat bawah tangga. Dia sangkutkan uniform kawan dia. Kau nak apa ke mana sekarang? Dah habis bawa apa pun, dah masuk pakai balik uniform dan mau sapu. Lepas tu lagi sejam lagi pak, lepas tu balik pakai baju biasa, balik. Tanya dia orang, anak dia orang hebat-hebat belajar. Sebab apa? Sikit tapi berkat. Halal walaupun sikit. Orang yang tak jujur dalam bekerja dapat banyak mana pun tak cukup. Itu cerita. Itu sebab kita tengok yang kes-kes dengan ahli politik ke, businessman ke, yang pecah amanah, salah guna kuasa, mana ada tipu duit 1,000, tak ada. Kita nak menyebutnya pun tak kerti ya. 43.7 juta kan, penggelapan wang sebanyak ni, yang terbaru duit zakat pun tipu. Dia kata apa kan,
Itu balik lagi kunci pejabat saya dah sikit sana. Kunci ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju pemanduan nak bawa keluarga ni biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Usaha cara hidup kita itu hala tuju ni, cara hidup, cara pemanduan kereta, cara bawa kereta berbahaya, cara bawa kereta laju, oi bahaya ni, dalam kereta semua tak selamat. Jadi bawa keluarga, hala tuju, lifestyle tu kena betul. Ya, itu sebab kadang-kadang ada orang kerja sektor kerajaan main lah, tak main lah, benda kan. Dia mesti yang pakai yang latest, iPhone 16 Plus. Tak keluar lagi, tu panjang. Aduh, belum keluar. Ya, dia canggih pakaian. Jangan cakap kereta, jajak pakai sporting. Ada satu penyewa awam pun tiap-tiap 2 bulan sekali tukar sporting. Siapa bayar? Vendor bayar. Kereta rosak tengah jalan, telefon kontraktor datang tolong. Ada. Siap ukur orang. Kalau tak tolong, siap. Projek pun tidak tolong. Tak dapat. Betul. Ini bukan cerita kerja. Saya sepanjang kerja dulu, jangan cakap tak ada dugaan. Satu beg pun duit, takut kan. Pengarah undang dulu, banyak kes-kes kita bawa di mahkamah lah, kita sita kedai lah, apa semua. Aduh, macam-macam kan. Tapi itu sebabnya saya buat sistem dekat pejabat saya. Kalau siapa nak datang pejabat, nak jumpa saya jadi pengarah masa tu, staf saya yang entertain dekat pintu masuk tadi, boleh nak jumpa pengarah, boleh, mari ikut saya. Dia bawa sampai masuk dalam bilik, dia akan pergi kat pintu tu dengar apa perbualan saya tadi. Senang, dia saksi ya. Sekarang ni lagi bagus lah, dah ada CCTV semua sekarang kan. Masuk tadi bawa beg, kalau pada bilik bos satu beg tu tak ada dah. Apa tu? Itu sebabnya kalau bos saya dulu, Tuan Sofi kenal Datuk Alim dulu, bila ada kontraktor besar dulu nak jumpa dekat hotel, boleh kata dia bawa pengarah ikut dia pergi. Hotel aku berdua dengan dia, tiba ada perempuan dulu kat apa aku, dia pergi gambar. Sekarang ni macam-macam mengukur apa semua. Itu dia lifestyle kita. Hidup tak payah nak bermewah-mewah sangat. Kalau ada peluang rezeki, kalau tuan-tuan peluang boleh makan, gaji lebih sikit, kita nak bantu nak beli, tak apa. Lepas tu declare, jangan suruh. Ada satu department dalam sektor kerajaan, saya tak nak sebut lah, dulu pegawai biasa je, tapi disebabkan ambil duit-duit yang bukan ni, dia dah ada kereta-kereta yang mahal, kereta mewah, dia akan simpan kat satu gudang. Ada satu gudang ni, mana bila nak balik kampung baru, dekat rumah kereta main beli kancil je, beli kerja. Tapi bila nak balik kampung, dia pergi ambil. Ada satu uncle jaga gudang, semua kereta-kereta mewah dalam gudang. Bila balik pada raya, hantar family semua balik rumah, hantar kereta tu bawa balik kancil tu. Ada. Bukan sewa, memang kereta dia. Salah grup ni adalah Gen X, Gen Y, Gen Z. Sekarang ni generasi yang baru ni, yang baru masuk ni. Sebab ada yang bila buat soal selidik, mereka kolej dan universiti dulu jawab lebih daripada 90% sanggup menerima dan memberi rasuah kalau benda tu boleh melancarkan urusan. Itu banyak generasi yang bakal muncul dalam dunia ini. Itulah. Jadi hal tuju hidup,
kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada cara lain, rahmat Allah. Itu tiket dia. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, kena ibadah sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir sekali tu kunci spare. Kamu masuk kunci spare, ni cerita saja. Tak boleh kata ni tak boleh awak, ni kerja awak, ni kerja saya tu, ni kerja saya tu kerja awak. Tak. Dia dah suami kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci, sebagai anak-anak ada kunci. Semuanya kena mainkan peranan masing-masing. Apa maksud institusi keluarga? Maksud institusi keluarga adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Nampak? Kalau saya ulang balik, belum tentu sama ini. Institusi ini maksudnya struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya bila semua function, baru namanya institusi. Kalau sebut institusi polis misalnya, yang pangkat atas, yang rendah, sokongan, apa semua, awam dan juga polis uniform, semua kena mainkan peranan, baru dia jadi institusi. Kalau tak main peranan, dia tak jadi institusi, dia nama polis. Institusi keluarga, ayah kena function, mak kena function, anak kena function. Kalau ayah buat hal sendiri, mak buat hal sendiri, dia tak nama institusi, dia nama keluarga. Tu yang pemalas tu bukan keluarga kau, keluarga tu family. Dia tak sebut institusi, dia sebut family. Apapun dalam bab bekerja ni, saya teringat menolong pijakkanlah sambil berlari, tapi saya ujung dipatah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah dipikir, supaya kelak tidak dapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tapi saya ujungnya patah. Banyakkan amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Termangilah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahalah dikenal, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Bukan rusa sebab rusa larangan Raja Melayu. Usah kita membuang masa berjalan lepas selalu. Jadi yang dulu-dulu lah, tapi hari ini kita nak buka buku baru. Maknanya dalam diri kita, kita buka lembaran baru dari hidup kita. Sentiasa sampah semalam ibarat cek dendam, tak ada nilai, lupa katanya. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, maka manfaatkanlah ia sebaik-baiknya. Ada peluang, ada masa buat. Jadi saya nak beritahu tentang apa yang kita kerana nak dapat keridaan Allah ni. Nilai yang saya sebut pada awal tadi, benda-benda baik tadi adalah menyentuh aspek integriti, kejujuran, ketulusan, keikhlasan. Itu sebabnya kalau kita tengok Nabi Muhammad pernah sebut, Tuhan sangat suka, Allah sangat suka hamba kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya standard kena bagus. Bukannya janji siap, janji boleh lah tu, okey lah tu, asbul, asabul. Itu istilah. Cuba tengok. Biasalah Melayu lambat. Biasalah Melayu buat kerja macam tu lah. Tu tak siap Melayu. Tu lah ayat dia. Kontraktor Melayu RM1 pun buat RM1 pun Melayu. Soalannya, betul ke Melayu macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Betul. Betul Melayu macam tu. Tapi bila Melayu campur Islam, tak sepatutnya macam tu. Bila ada dalam diri dia Islam, tak sepatutnya. Sebab aku dah tahu Allah sangat suka hamba-Nya buat tidak sempurna. Contohnya dah ada. Bila Islam tentu baik. Dia tak semayang, bukan tak aku. Sebab
4 perkara ada. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Itu saya tak boleh uraikan habis lah. Maknanya ke depannya dan siapa yang akan datang. Mana kena panggil lagi ni. Hari ni kosong. Masa tu Tuan Sofi pun dah mention, boleh jemput dia. 4 ciri mencapai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Dia tak boleh ikut lagi. Nak sempurna ibadah bukan mengikut-ikut. Orang semayang, itu semayang ikut. Fahamnya tidak mengikut. Mesti belajar. Yang kedua, mesti ikhlas. Yang ketiga, ini nak cerita yang ketiga ni. Yang ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Yang nombor 1, nombor 2, nombor 4 kemudian. Tapi yang nombor 3, kesempurnaan ibadah, salah satu ciri yang mencapai kesempurnaan ibadah adalah perangai pun jadi elok. Ini semayang nombor 4 laju juga. Ada dia nak cakap pasal orang. Tadi saya jalan masuk tadi, 4 salah pula, satu tempat tinggi. Jadi Tuan Luther pun sebut tadi kan, tapi saya tengok kecil, saya tengok tak adalah tinggi, tengok luar tinggi. Tapi Tuan Sofi tadi saya ingat tu, dia dekat dalam TV handsome, bukan luar lagi handsome. Dia cakap, bukan saya cakap. Saya memang daripada dulu, Pak Sofi tahu bila pakai kot bawa ke mahkamah, pada dulu macam set-set model dulu lah. Sekarang ni tak adalah, makin tua dah rasa. Bila tengok Tuan Sofi nak bersangka, saya pun rasa tua sangat. Macam tu lah. Padahal tingginya saya maafkan dah. Saya maafkan. Orang perempuan ke tinggalan. Ni bila dapat saya tak petang, dalam TV nampak tua. Wah ajar tu, saya maafkan juga. Salah. Okey aja. Kan? Dia satu orang cakap macam mana betul kan? Ada yang tanya tadi masa minum tadi tanya macam mana kan? Pernah ke? Pernah mesti. Malam semalam 2 hari lepas pagi saya di Ipoh, malam ni saya di Gua Musa. Semalam daripada Gua Musa Kelantan saya tu gerak pergi ke Akademi Maritim di Pahang, Kuantan. Habis Kuantan petang semalam, malam tadi di Bentuk, pagi ni di sini, petang ni di saya berjaya. Tak ada kau juga tak tahu kami balik rumah. Kalau ikut jadual panjang tu, hari tu bulan 12 ni tu, dia sebenarnya sepanjang tahun ni memang tak ada break langsung. Sebenarnya pukul bulan 12 balik rumah sekejap, memang rumah pun tak syekor. Macam tu lah. Sekarang ni dah ada baru RFID, reverse forward insyaAllah dapat. RFID dia bukan terus angkat malam, reverse forward insyaAllah dapat. Orang plus ajar dia. Bulan 3 balik, terus pergi Jakarta, Bandung 4 hari. Habis Jakarta, Bandung, balik je 28 yang bulan, terus fly pergi ke KK, ceramah di Sitab Keningau, balik semua ke KK, pergi ke Pintas, Kampung Telaga 31 hari bulan. 1 hari bulan naik flight pergi ke Sibu, 1 hari bulan 1 ke Sibu. 2 tahun saya di Sabah. Bulan 12, 19, 1 Sibu, Mukah, Berkenuk, Bintulu. 6 hari bulan balik, 7 hari bulan dah ceramah balik, 8 hari bulan dah pergi Ipoh. Itu lah sampai dia betul-betul. Itu sebabnya kena sabar kalau kahwin dengan penceramah ni. Asyik kena tinggal kan. Jadi seperti saya kata tadi, bukan sebab saya sendiri tak letak tajuk saya pun motivasi penjawab awam, intek. Saya nak pergi satu
ayat 28 Allah beritahu bagaimana kalian tergamak kufur, ingkar. Sedangkan dahulunya kalian belum lahir, mati belum lahir, kemudian dihidupkan kalian, dah hidup dimatikan kalian, dah hidup mati, kemudian dihidupkan kembali untuk diberikan balasan atas setiap apa yang kalian kerjakan. Maknanya nak bagi tahu poin dia, buatlah apa pun semua akan dibalas. Ingat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Imran ayat 145, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Pada sesiapa yang dapat mengelakkan daripada azab seksa neraka dan dapat masuk dalam syurga, sesungguhnya adalah orang yang beruntung. Dan ingatlah, satu ingat ni semua, ingatlah pesan Allah Ta'ala itu dalam tu, ingatlah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Saya dulu, ialah contoh Sofi juga lah, contoh tuan semua yang duduk dekat sofa depan yang ada pangkat, ya, saya pun tak pernah berat rasa, tapi syok pun ada juga. Oi, berarah kan. Lalu dekat pasar nilai tu kat tepi semua. Dulu kalau pergi pasar-pasar Seremban, orang tahu lah. Saya ingat Tuan Sofi dengan saya dulu masa pergi mahkamah dulu, manjang dapat giliran awal aja. Nana Pak Samsul, kejap-kejap Tuan Magistrate panggil, ternyata Tuan Magistrate panggil, dekat-dekat raya dia panggil. Sebelum start kes, panggil masuk dalam. Hakim ni mengicun. Dia tahu kita dengan polis sama-sama rampas orang yang mengicun. Dulu pakat, kita ada pakat. Tapi sampai masa pencet, sampai masa bersara. Adakah jawatan ni milik kita? Tak. Belum apa-apa lagi dah ada dah senarai, susun senarai panjang siapa kita. Saya dulu sebab apa? Sebab lepas saya bersara, paper yang saya sama-sama bincangkan geng-geng lain nak jadikan majlis pembenaran nilai dan majlis remaja di bandaraya. Jadi pengarah tempat saya dah tak ada. Dia combine jadi majlis bandaraya Seremban hari ini. Itu cerita dia. Ingat, tapi ramai orang. Contohnya kalau kita jadi saya nak berhenti lah tuan, kita buat surat berhenti notis 3 bulan. Berhenti, jangan risau ada orang lain ganti tempat kita, mana bukan kita. Kesenangan memang berdaya kan. Beli rumah baru, cantik rumah kau, buat housewarming kan. Orang perempuan geng-geng perket masuk tengok rumah baru, Allah, bilik dia, Allah, batang dia macam swimming pool, Allah, jamban dia lebar bang, ya Allah, mahal jamban tu lebar, boleh buang air berjemaah, tak bila macam tu lah nak cerita toilet lah, tu lah cerita macam tu lah. Tapi tiba-tiba lepas 5-6 tahun orang dah tak peduli, rumah tu lagi lama. Dulu mana ada orang boleh bayang di Batu Kikir tiba-tiba ada landing Taman Suhal, Taman Mari, kan canggih taman tu. Wahal berapa unit di rumah tu kan, rumah batu. Untuk maklumat semua, Syamsul Fat dilahirkan di bumi Batu Kikir, kampung Aidedali, Jepul Negeri Sembilan. Masjid lama tu, Masjid lama Batu Kikir tu, keliling tu semua kaum kerabat Syamsul Fat. Ini adalah generasi inilah cucu arwah Lobayeh. Dulu orang mengaji Quran semua mengaji dengan arwah Lobayeh kat Batu Kikir dulu. Tetapi saya mau kosmopolitan. Saya lahir kampung sebab mak saya kata dulu orang dulu takut beranak kat hospital, beranak yang balik kampung. Dia lagi percaya dengan kerajaan. Tapi dulu bila kerajaan
keadaan punya naik basikal, nurse tu datang. Dia bukan cek kuning, bagus. Tak ada, dulu siap mandi kat anak semua. Tugas ngigil nak cucuk pakai dulu pakai lapik, mana ada papers. Tak ada. Kalau ada pun tu apa, seluar getah tu pun diikat lilit misalnya. Saya masa tukar adik saya dulu. Jadi dulu nak beranak balik kampung. Adik saya yang berdua dengan saya dulu lahir dekat kampung Batu Bukit. Syamsul Amri, Syamsul Fazli. Yang lain Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi, Syamira Hafizah, semua hospital besar Sobat. Tapi saya membesar di bandar Cosmopolitan. Tak mengaku orang kampung. Dia nombokkan orang kampung lah. Tak habis-habis dengan orang kampung. Tiba-tiba semua orang orang Negeri Sembilan boleh jumpa Syamsul Wan. Itulah. Tapi apa pun semuanya akan diberikan balasan. Dan ingat bahawa dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Beli kereta baru, sampai masuk ada kereta lagi baru lagi. Itu. Ingat lagi polis dulu bawa kereta, kawan belagak ke naik wajah. Tiba-tiba sekarang dah apa, Civic. Dah semua orang yang beli Civic nak jual balik kereta tu. Polis pun pakai kereta tu. Sekarang ni Civic baru polis tak pakai. Saya nampak itulah. Syamsul Wan lagi lah. Naik Azia salah, naik Kancil salah, naik Hilux salah. Saya naik kereta Hilux, Azia tanya pula kan. Azia memang saya sayang tu. Saya pergi mahkamah dulu pun saya buat Azia saya dah cecah 360,000 km. Bukan biasa-biasa. Cermin gelap saya mengaku. Sebab nak mengelakkan huru-hara di traffic light. Di traffic light orang tak boleh nampak. Dia tak boleh. Itu gelap sikit tu. Lepas tu kalau dari segi polis ni dia selalu lah berhenti tepi. Selalu kena macam tu. Ingat sama nampak salah, ambil gambar. Polis tak ada apa, saya jadi kesenangan yang memperdayakan. Tak usah kita rasa belagak dengan apa kita ada, tak ada apa. Hari ini hakikat fenomena akhir zaman, rumah besar orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, ketenteraman jiwa makin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Pakai jam tangan canggih, tapi tak pernah tepat masa. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Semua berlupa-lupa nak sebarkan cerita-cerita tak betul. Jadi champion orang yang sampaikan yang pertama tentang cerita. Itulah masalah pada hari ini. Jenayah hari ini banyak berpunca daripada media sosial. Semua share, semua tunjuk, semua orang. Orang perempuan pegang tangan suami dekat handbrake. Perempuan yang belum kahwin pantang nampak lelaki handsome, ambil video, so imamku. Itu yang handsome. Yang tak handsome, pengurusi khairat kematian. Contohlah. Kesian.
Itulah hari ini kan. Dan kemudian saya nak petik juga apa yang malaikat Jibril pesan kat Nabi. Apa malaikat Jibril pesan? Malaikat Jibril pesan 3 perkara. Dia kata, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu betul, kita sampai masa kita akan mati. Kalau ikut umur arwah abah saya meninggal dunia tepat umurnya 50 tahun. Arwah abah saya meninggal muda, tak sakit, tak apa, demam, darahnya tinggi sikit, esok tu tak macam mana dia masuk bilik air, okey, masa tu okey. Tapi bila bangun pada bilik air tu, tiba-tiba pembuluh darah dia pecah dan dia tumbang. Bukan meninggal sebab tumbang tu, meninggal sebab pembuluh darah pecah. Bila jenazah sampai ke rumah, darah tak. Kalau saya ikut umur abah saya, maknanya saya tak sampai pun 5-6 tahun nak hidup lagi. Macam tu dia fikir. Orang Malaysia purata umur 60 tahun. 60 tahun. Siapa yang 70 tahun, bonus 80 tahun ekstra. Kalau capai 90 tahun, kekal baganza. Kalau hidup umurnya sampai 100 tahun, dah naik, dah tunggu dia dekat simpang masuk ke kapal. Manusia tertua kat dalam. Jadi tak usah menukar angin bercita-cita nak hidup sampai 150 tahun. Tahun pun dah tak siapa, dah tak kenal orang dah. Itu sebabnya jangan minta panjang umur. Ada kebaikannya kau panjangkanlah umur aku, dan kalau ada keberkatannya kau murahkanlah rezeki aku. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Allah bila nak mati, dulu kau yang minta panjang umur. Nak panjang umur sibuk minta mati lagi, nak mati. Jalan mana tak tu arah, nak melondeh di suar. Murah rezeki. Itu sebabnya saya kalau hari lahir, kalau siapa-siapa ada hari lahir, selamat hari lahir diucapkan kepada Tuan Sofi, dipanjangkan umur baik. Sama semua orang. Macam tu doa. Panjang umur dengan kebaikan. Ada kebaikan. Panjang umur dia masih lagi dipanggil untuk bantu. Tuan Sofi ni dia belum bersara lagi. Banyak dah orang nak offer dia jawatan-jawatan kat luar. Orang baik saya tahu. Saya dapat kat dia pun tak ada. Maksudnya kalau semudik dia pun bukannya sebelum naik apa-apa dapat benda, tak ada. Betul-betul kawan ni. Cakap betul tak? Daripada dulu kawan betul-betul. Saya pernah bincang dengan dia, walaupun cerita rasuah ni, dia expect saya satu nak sekarang dengan pribadi dia gentleman cerita semua. Rindu lah zaman tu kan. Masa kita jadi PO tu, ingat tak dulu bahasa jadi Aisyah, sudah dikahwin dengan polis tu, potong betul. Kita lambat seminggu je, polis sudah tackle dia dulu. Aduh, tak adalah saja nak buat cerita. Kita orang masa tu nampak tu bahasa lawa je, kita astagfirullahaladzim. Tuan Sofi baik, rumah ada sebelah, ada cover lah. Tak adalah. Saya dengan Tuan Sofi tu kalau duduk sebelah kan, dia kata, Tuan saya dulu saya nak kerja, tak ada, okey. Kita orang okey buat kemamah, jangan sampai PO kesihatan kat rumah, segala botol tu jentik tu bawah. Siap tanya orang,
Betul ke ini jentik-jentik diambil pada rumah kamu? Manalah kawan tu ingat jentik-jentik tu rupa apa? Betul soalan. Tapi yang bagusnya orang tu tak pernah nak jawab. Dia setuju je. Setuju je. Kalau aku pun jawab je, saya tak perasan. Tak silap saya tu, dia macam handsome sikit je. Nak cakap macam tu kan. Dulu kita orang dekat dulu masa mahkamah dekat Jalan Campbell dulu, sekarang dah jadi pejabat penasihat Perdana Negeri. Dekat mahkamah Jalan Campbell tu boleh tengah duduk dia nasihat jurubahasa siapa Puan Lu lah Puan Lu. Atukah ya mahkamah sebelah? Kafal pergi sebelah dulu. Sekarang dah canggih mahkamah, komplek mahkamah Sembai tu cantik dah. Dulu kan lah mahkamah dengan Tuan Sofi. Yang pertama, hiduplah sekali kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja saudara kamu sampai masanya. Ingat, yang isteri sampai masa akan berpisah dengannya. Tak cerai hidup, cerai mati. Jadi sementara masih ada, jaga elok. Ni polis-polis ni banyak buat hal pergi ke sempadan kahwin. Saya dah cek dah, di Jepun tak ada. Ya, sekarang ni untuk pengetahuan semua, siapa yang nak berpoligami dah tak perlu dapat izin isteri pertama. Ni fakta. Ubah nampak tu. Dah, saya beritahu orang lelaki kena ingat, tak payah pergi sempadan Thailand, tak payah. Orang lelaki sekarang ni kalau nak kahwin lebih daripada satu, tak perlu dapat keizinan isteri pertama. Semua negara macam. Aku suka tengok muka orang perempuan ni. Tak berhati. Tetapi setiap penyelidik akan panggil juga isteri pertama. Sekarang suami kamu nak berpoligami, apa pandangan kamu? Jadi orang perempuan ni saya ajar, jangan jawab dengan perasaan, dengan fakta. Saya tak terima hidup dia. Dulu dia janji lahir. Macam tu kan. Itu mahkamah akan luluskan permohonan suami. Lulus. Sebab tak ada fakta. Ini saya ajar ni. Bila mahkamah tanya, apa pandangan kamu? Yang hari saya bantah. Sesungguhnya saya dah merupakan salah seorang wanita yang sangat penyokong. Saya tidak mampu berlaku adil, maka saya akan menentang sekeras-keras. Dengan ini bukakan dekat situ saya dah highlight kan berapa ratus dibayar unit, bayar duit kereta, dan balance saya tinggal berapa ratus. Untuk maklumat yang alim, belanja dapur pun duit saya. Semua dengan bil saya bimbang seandainya poligami ini diluluskan, dia akan berlaku kebenaran bukan saja pada saya, tapi juga pada wanita yang bakal dikahwini. Maka ini saya mohon untuk membantah. Dengan ini permohonan ini ditolak. Macam tu, faham? Kuat pula tiba-tiba. Ya, betul. Tak ada tu lah Mami ni cakap. Tak boleh terima. Itu memang tak lulus. Memang lulus lah suami. Itu sebabnya jaga suami elok. Yang lelaki pun jaga isteri elok. Susah nak cari isteri yang baik. Nabi ajar, kalau pasangan kita ada kelemahan, pandang kelebihan-kelebihan dia yang lain. Banyak lagi kelebihan yang tengah-tengah. Gomong-gomong ikan nado tulang ini, sepui ikan nado siap. Sebaik-baik orang nado keburukannya, seburuk orang ada kebaikan. Kalau kita pilih yang baik, insya-Allah juga.
Janganlah isu suami kita tiba-tiba terjatuh cinta dalam waktu bekerja tahun 1983 dulu, dibuka sampai tahun 2020. Abang ingat tak abang buat perangai pada tahun 1983 dulu? Memang tak ingat dah. Tak usah dia buka-buka lagi cerita lama. Lepas tu sekarang ni, tapi sebenarnya disebabkan peraturan tangkapan isteri pertama tu lah, ramai juga ada lelaki yang dia bukan takut isteri, tapi isterinya menakutkan. Ada orang cakap apa? Ubat berani tak ada jual. Untuk maklumat semua, ubat berani dah jual dah. Siap letak kat tapak tangan tapi tak berani makan. Dengar tak kisah yang satu raja? Pernah dengar? Raja tu nakut betul nak main sendiri. Macam mana cara aku nak lawan bini aku? Dia panggil semua rakyat jelata yang lelaki. Semua rakyat jelata lelaki datang. Wahai rakyat beta yang lelaki, siapa takut isteri berdiri belah kanan beta? Semua ke belah kanan. Takut semua. Pandang belah kiri, nasib baik ada seorang siap duduk tiang. Kamu kemari. Aku bilang, aku nak jumpa tuan aku nak turun. Raja suruh turun. Punya berani tak berani orang. Tak apalah, nak dapat apa turun, masa dia pun turun. Sekarang kita lah, macam mana cara nak lawan bini dia tu? Tolong aja. Apa pula? Patik pun tak bini. Hai, apa kau pergi mana? Bini patik tak pesan. Jangan pergi mana tunggu sampai dia sampai. Kita orang takut. Maknanya dengan raja pun dia tak takut lagi tau. Dengan bini dia takut betul. Ni cerita je lah. Dekat negara si Berengong. Jadi, satu lah. Pisahkan. Sayang ayah kita, sayang mak kita, kita akan berpisah dengan. Tanyalah orang yang dah hilang mak ayah, perasaan dah tak sama. Bila raya tu bayar. Makanlah makanan yang bisa, mungkin ada adik-beradik yang boleh buat macam mak tu buat waktu tu hilangkan itu. Betul. Tapi keadaan dah tak sama. Walaupun mak tu sakit, duduk kat wheelchair ke terbaring, masih ada. Tapi bila dah tak ada, keadaan dah tak sama. Dan yang ketiga, janji Allah juga, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas setiap perbuatan kamu. Bekerja sebagai penjual awam yang topik seperti PDRM, polis di Raja Malaysia. Saya teringat pesan Nabi. Nabi berpesan kepada Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, pegang dadanya. Nabi pegang dada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan semoga dipermudahkan dalam agamanya, mudah dengan ilmunya. Tetapi ada satu pesanan yang meninggalkan kesan kat hati saya. Apa pesan Nabi? Nabi kata, kalaulah satu dunia ini berhimpun dengan niat ingin memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya, melainkan sekadar yang Allah dah izinkan untuk kamu. Pakailah kabel apa sekalipun. Kalau Tuhan dah kata takkan tu je. Dan seandainya satu dunia ini berhimpun nak memberikan kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya, melainkan sekadar yang Allah dah izinkan untuk kamu. Jadi penjual awam tegas, jadi polis tegas. Jangan takut dengan tekanan, kerana akhirnya Allah Ta'ala jugalah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah juga lah sebaik pembantu. Apa yang izin kita buat makan tu, yang penting kita jaga integriti kerja kita, sebab keberkatan tu bawa balik dalam keluarga mardatillah, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga bahagia. Pakat aku tak naik sebab aku ni macam ni, asyik menyuarakan yang betul aja, asyik kena marah, asyik kena ni, asyik kena tukar, asyik kena ni. Tak apa. Anak-anak berjaya, keluarga bahagia, tak apa.
Nampak tak? Bodek sana, bodek sini, dapat naik ni. Tapi rumah tangga huru-hara, anak-anak pening kepala. Yang seorang tu bodoh, menantu-lantu nak. Menantu-lantu bodoh ni, bukan sikit-sikit. Apa hal yang tentu? Cek balik. Rezeki buat balik rumah. Betul. Banyak berlaku. Itu sebabnya kalau orang tanya saya, saya rindu zaman saya sebelum jadi Samsul Debat. Nak pergi minum senang, pergi apa senang. Ini semua tempat. Kalau nak makan, saya kedai tak ramai orang. Masalahnya aku tak sedap. Tadi dah sampai dah dekat ni, dah nampak dah. Berhenti. Cek kedai makan tu. Awal sangat masuk dalam. Tapi pergerakan saya telah dihidu oleh anggota polis. Follow makan, ikut. Saya diarahkan untuk ikut langsung bingung sekali tadi tuan. Rupa-rupanya junior saya UiTM dulu. Kita orang sama-sama dulu di UiTM di London, lalu Gajah Mada. Lendu kan, dulu diploma in public admin, dia diploma in accountancy, balance sheet, profit and loss, DIA kan, dulu macam tu lah. Jadi rindu zaman kita belum jadi popular. Senang sekarang bila pakai mask. Saya dulu tidak pakai mask, tapi bila zaman PKP, musim PKP, pakai mask, dia tengok mata kenal. Susah betul. Lima je lah. Anak saya dekat asrama, yang seorang masuk asrama. Saya datang kan tu, sekali tu hantar barang, ada yang jumpa dia macam minum kan. Hari-hari apa, hari melawan, pergilah. Tolong panggilkan Zakwan Hamid. Tahu dipanggil? Bat, ayah kau datang Bat. Apa salah dia panggil kau Bat lah? Alam nak panggil kau Bat lah. Dah nama apa? Samsul Bat. Bat namanya. Anak saya yang lain dengan cerita lah. Dekat sekolah, debat, jawab debat. Saya dulu pernah sekali di masa saya belajar di diploma dulu, satu kelas dengan saya. Masa tu belajar business math. Okey, Syamsul jawab. Syamsul bangun. Syamsul, mana Syamsul bangun, tolong jawab. Tak apa. Syamsul Amri. Yang bukan Syamsul Amri duduk. Dulu tak duduk. Syamsul Amri. Nama ayah kamu apa? Ismail. Kamu? Seorang Syamsul Amri bin Ismail, satu Syamsul Amri bin Nordin. Bin Nordin tu SH, saya SY. Sejak pada tu pensyarah panggil. Anak Nordin jawab, anak Nordin. Anak Ismail jawab, pensyarah saya dulu macam tu lah. Tak apalah. Jadi maknanya tak usah takut. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan kita takut. Okey. Sekarang baru sampai nak mencari keredaan Allah. Baru sampai tajuk. Tadi tu buku kalimah. Lambat habis jamaah ni. Saya difahamkan makan tengah hari ada kan? Ada. Tu tak apalah, jadi lama sikit. Dah siap ke makanan ni? Kalau dah siap, makruh ceramah lama-lama ni. Jadi saya akan cuba habiskan kedai yang segera. Saya datang hari ni. Inilah ceramah saya paling happy. Sebab saya dapat jumpa dengan Tuan Sofi. Hari ni lama. Saya sebut Tuan Sofi saya sahabat. Nombor dia tak pernah tukar. Saya kalau dah nak bersara dah. Saya pun membayangkan hasrat saya nak bersara daripada dunia ceramah. Cukup. Isteri saya pun dah bising ceramah. Abang ceramah 2-3 tahun je lagi ya. Besok abang dah bersara dia mahu muntah ni abang sudah lah. Ya. Tak lama lagi dah tak ada Samsul Debat, Samsul Debi, Debab, Debu semua keluar. Mana tahu bukan, kan kita kena belajar kesenangan yang memperdayakan. Itu aja.
Ingat nama ke? Sekarang nampak sofa ni kau pakai cukup pelatih. Kepit je duduk nyampah tengok. Keluar macam semalam lah kat Akademi Maritim tu. Akademi Maritim perempuan pakai tudung hitam, baju putih. Saya kata, macam mana kau boleh tudung tangan tangan muka kau gelap-gelap semua dah. Gelap betul muka dia berjemur. Dah rendam air laut lagi-lagi kan? Ya. Saya memang tak sajalah nak jadi pelatih. Aku rasa kalau aku kena training meninggal ke tu utama bahasa. Tapi korang pernah tak cakap tu terang? Pernah tak waktu kau kena buat ke kanan, mari berapa tiga-tiga ke kanan sing. Kan bila kau kena kan pumping. Pernah tak dalam hati kau tengok kau tu gemuk, kau tak boleh buat banyak cakap macam-macam? Pernah tak cakap? Pernah tak? Cakap betul-betul. Pernah ke tak pernah? Cik tak ada. Baguslah macam tu. Iyalah kadang yang melatih ni badan dah tak bearing dah lagi. Kan? Dia punya saya dulu lagi semua kena pada awal. Pernah dengar tak ayat tu? Dia kalau tepuk tak boleh betul ke tuan? Dia kalau badan macam Tuan Sofi tegur, okey lah. Saya dulu kena so polis bila sampai satu tahap kita dah ada jawatannya, kena jaga badan juga tu. Kena jaga. Kau tidak pun tak percaya. Dia ni dulu antara rekod terbaik tu. Iya. Yang mana? Cuba tengok ada satu cerita polis tu yang pesara-pesara tu jadi polis, yang hero-hero lama, Nicolas Cage semua kan dia jadi polis. Dia jadi polis tu masing-masing dah tua. Tapi jadi polis balik macam polis bantuan lah kononnya. Nak makanya pencuri tu pun tak nak terakhir lah. Dia tu kan. Dia cerita tu, tengok cerita tu tuan. Best cerita tu. Ada sekali tu dia dah tangkap pencuri tu. Nampak darah dan itu pingsan. Ada seorang macam mana. Tak ada lah saja terfikir. Semalam tu kat soalan saya tanya kat Maritim tu. Dia kata tak ada. Mana ada macam tu tak ada. Sebab apa? Yang kena ada. Pertama, jujur. Nak dapat marutatillah, jujur. Jangan menipu. Besok bila dah kerja, jangan tipu klaim. Jujur. Nak tengok jujur. Yang apa penyiasat mengendap. Kadang-kadang dekat semak tu meninjau. Tinjau tu yang pergi dadah. Tapi masuk dalam mahkamah, jahat betul penguap tu. Kamu sebagai penyiasat yang terbabit dalam kes ini, soalan saya, bungkusan yang kamu nampak tu warna apa? Oh sudah. Masa tu 3 pagi, ada lampu pula, kejap biru, kejap merah, tak tahu. Ya. Kadang-kadang polis ni kerja teruk, tapi sebabkan teknikal buang kes. Kesian. Tapi tak apa, buat aja kerja. Buat yang terbaik yang kita boleh. Orang cakap ni peduli kan. Bila dia cakap kata tanggal, cepeng telinga, biarkan dia cakap. Dulu saya jadi pengarah undang-undang, orang tak cakap dah. Iya. Itu sebabnya sampai satu tahap kan, kita fikir tak apalah. Akhirnya kita hanya ada Allah ya. Tuhan yang tahu apa kita buat. Jadi jangan kita pening-pening kepala. Sampai satu tahap kan saya akan share apa poin yang kita nak pegang. Yang pertama jujur, jangan tipu. Jangan tipu overtime. Jangan tipu mileage. Mileage dan overtime tak pernah menambah pendapatan. Mileage dan overtime hanya cover sebahagian daripada apa yang kita dah belanjakan. Dulu kan Tuan Sofi kita pergi mahkamah macam malas nak claim. Bawa kereta sampai berapa kilometer je, berapa sen aja nak claim, tak payah claim lah. Kadang-kadang kerani kat jabat tolong buatkan, dia buatkan juga claim untuk kita. Dia taklah buat lah.
Ya, sikit dia dapatnya, tapi tak apalah. Overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Ya. Untuk orang yang dah bergelar pegawai, grade-grade tinggi ke atas, mana boleh claim overtime? Tak boleh. Lepas tu suka dapat allowance telefon. Yes, dapat allowance telefon. Kena ingat, ada allowance telefon mati. Pukul 3-4 pagi, bos telefon kena jawab. Saya dulu 4-5 pagi Datuk Alim telefon bos saya. Zul, orang tengok ni, hari kes ni tak tidur, bos aku ni elok ke suara. Betul. Dulu zaman Ketua Menteri, kalau saya pernah dengar, inilah Tun Ali Rustam, masa dia jadi Ketua Menteri Melaka, dia mesyuarat pukul 3-4 pagi. Mana dia mesyuarat dalam siang aja, pukul 3-4 pagi mesyuarat. Kadang-kadang pukul 5 lebih baru habis meeting. Bayangkan masa meeting dia tidur, pukul 8 nak masuk office dah. Bayangkan. Itu dia tu. Ada orang macam tu kerja. Kedua, amanah. Jaga amanah. Nak dapat mana tu lah, jaga amanah. Amanah keluarga, amanah tempat kerja, amanah dahlah jawatannya sebagai komandan. Semua kena tanya. 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga, salah seorangnya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni paling last kali masuk syurga sebab harta dia banyak. Banyak kena tanya. Orang yang jawatan banyak pun banyak kena tanya. Dahlah dia ni pengurusi parlimen, contoh. Dia juga dalam negeri tu pula ada jawatan kuasa perket yang lain pula, tanya lagi. Lepas tu boleh cerita lagi dekat masjid pun ada program lagi. Saya dah tahu ni function ke tak function, peluk tu sangat. Tak apalah, tu tanda-tanda suruh habis kacamah awal tu. Okey. Jadi kalau kita tengok, yang ketiga yang kena ada apa? Tadi amanah. Yang ketiga kena ada apa? Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga ukhuwah. Jangan saling menjatuhkan. Jangan. Dengannya sanggup buat surat layak biar kawan kita jatuh. Jangan. Banyak departmen hari ni dah tak ada. Sebab apa? Saling menjatuhkan. Ingat, jangan tamak kongsi tak apa. Faham perempuan? Jangan tamak kongsi tak apa. Faham ke tak faham? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Itulah masalah orang perempuan. Dia mungkin tak membunuh, dia tak mencuri, dia tak menipu, tapi ada satu benda yang dia tak boleh buat. Sangka buruk. Ada. Masa dari tadi dia terima kasih banyak. Maknanya daripada nak habis tadi panjang lagi. Tukar sian tengok mana atas bawah sama je, satu ni dah live lah tu. Ya Allah, ini kepada Ketua Polis Negara, kita pastikan pasang ekor seluruh Dewan ini. Bilah dengan satu apa? Cabutlah bilah ni ada. Tahun bila beli? Pembahan dulu. Masalah mulut ni jahat. Jangan tamak. Kerana orang perempuan dia tak menipu, dia tak mencuri, tapi satu benda tak boleh buat, sangka buruk je. Maksud saya jangan tamak kongsi tak apa. Ada poin yang baik. Kejap lagi ambil makanan, kalau rasa tak boleh habis makan seorang, share. Itu maksud saya. Tengok orang lelaki, dia tak ada.
Ya, tadi sahabat saya tadi tak sangka junior saya tak sombong, dia belanja di Semangka Putih Canai ni. Saya nak bayar, tak apa, dah bayar. Kalau aku tahu order banyak lagi tu. Tapi dia cakap dengan saya, tuan, nanti kan Tuan Sofi dah tunggu, dia dah tak sabar nak sarapan dengan tuan. Aku dah terbayang, nak sarapan kari pak. Beria, aku ingat lepas kari pap dan kuih pap ni ada benda lain. Lepas tu Tuan Sofi dah tanya, dari dia. Itulah nasib tuan-tuan. Mihon pun tak ada. Apa nak buat? Harapnya betul ada makan tengah hari depan ni. Confirm kan? Ada ke tak ada? Ada. Okey. Semalam maritim lah kan? Datang dia jauh, mi goreng bagi. Patin lagi. Tak adalah, syukur. Walaupun ekor ni satu bilah pun syukur. Demi menjaga maruah dan integriti kepolisian, kita luluskan penghawa dingin untuk Dewan Besar di Pusat Latihan Polis hari ini. Itu yang akan disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri tidak lama lagi. Nanti dah lulus, ekon dah ada, panggil Samsul Bat datang balik semula. Kari pap kenapa? Jauh. Itu kawan baik tu. Tadi tuan, saya dah terbayang tau. Kan kita tadi kat kedai ada makanan lain lah. Mihun ada, si goreng ada, nak ambil. Kau buang nasi lemak dengan lato-lato, telur-telur. Tapi tak apalah, redha je lah. Kari pap apam. Aduh, gurau. Jangan satu guru. Jangan tamak. Jangan sombong. Jangan belagak. Tak ada betul kita nak belagak. Penyanyi yang hebat tu tiba-tiba masuk ke Gavaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak nyanyi. Dulu dia boleh tarik penonton pergi ke langit. Kalau dia paksa juga, dengan dia ke langit. Datuk Nora Arifin yang persimpangan dilema dalam masa lalu tanpa ku menyadari, kan? Dia cakap dengan saya, bila kita dah meningkat usia sebagai penyanyi, not lagu tu pun dia kena ubah sikit. Betul? Kalau dia ubah baru dia boleh nyanyi, nampak macam sama, tapi sebenarnya tak sama. Range tu dia dah tukar sikit. Dan yang ketiga, yang kena buang dalam hati kita, dengki. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati dengan orang. Jangan dengar Tuan Sofi, dia sebenarnya simpel je. Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri kata, kalau orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Dengar Tuan Sofi dapat pergi haji tahun ni. Dengar, dengki dah ada. Dengar kawan kita dapat dia makan, yalah, ada 5 orang masuk dia lah. Tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar dia beli kereta baru, yalah, buat loan senang-senang. Tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar anak dia dapat semua A pencil tu, yalah, baguslah. Tak rasa apa, dengki dah ada. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar Tuan Sofi dapat pergi haji, apa kabel pakainya, confirm dengki. Contoh, dengar dia naik pangkat tak pergi jilat dia bos, confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru, mana curi duit. Dengar anak dia lepas ni macam anak dia sawah, confirm dengki. Dia Tuan Sofi dah pergi haji, dia kalau nak jumpa dia tak didoakan, oh Tuhan, apa-apa nanti Tuhan yang pun doakan saya, saya pun nak sangat pergi, insyaAllah, tak ada masalah. Dan dah
Daftar belum? Belum. Mana nak pergi daftar belum? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa minta, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup, tak boleh pergi mati hidup, belum mati balik. 3 kali boleh buat rayuan. Dengar kawan kita dapat dia pakai, dia ke ya Allah senanglah minta tolong dia kan okey. Dia dengar kita baru dia tu dah lah rajin tumpah pada orang naik kereta, boleh kita tumpah kereta dia teknisi minyak obat tidur. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, periksa ya Alhamdulillah. Tak sangka ada juga anak-anak kawan-kawan kita yang pandai macam dengar tak cerita Abang Haji. Abang Haji mana? Yang biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa bini dia umur 25? Terangkat ke biar suami 85, bini 25, tak terangkat ke ni. Cuba kita cakap baik, Alhamdulillah dapat isteri yang tegak boleh jaga dia. Macam tu. Ini kadang-kadang perempuan yang mulut dia cepat. Baru pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Kalau kau tak puas hati pun, kau tanya budak perempuan. Dia cuba cakap, kenapa kau gemar dengan Abang Haji tu? Bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap Yang pertama, Abang Haji ni romantik, pandai bergurau, makan pun bersuap. Walaupun kadang tu ada masalah macam ni lah. Bila suap tu, abang itu telinga dia tak perasan. Tak perasan. Contoh kan macam tu lah saya kali doakanlah yang baik-baik. Kemudian apa? Percaya pada hikmah. Kita bekerja ni nak dapat mardatillah, kita kena percaya hikmah. Hikmah ni apa? Aku ni kerja teruk tapi tak naik pangkat, tapi Allah bagi apa? Anak yang baik. Allah bagi apa? Isteri yang baik. Isteri jangan tanya suami, abang suka saya pakai baju apa? Saya cakap, abang tak suka kau pakai apa-apa. Apa? Betul-betul lah. Bahagia je rumah tangga Tuhan bagi. Okey lah, abang cakap je, abang suka saya pakai apa? Tu penting orang abang kena tanya. Abang suka sangat kau pakai uniform polis tu, siap kau paku kau pakai selagi. Lepas tu kau kawan depan abang. Ke kanan, bertiga-tiga. Ke kanan, sing. Tapi saya sukalah tengok yang apa, ada lagi tak yang patah tu, yang dulu yang naik atau atas motor yang apa semua, yang polis tadi pap koci apa balik duduk betul sama je. Betul, saya dulu masa kecil suka tengok yang polis naik motor tu contoh lepas tangan kan, sampai kat dalam tu tak tahulah ke mana dia pergi. Masa dekat stadium tu kan tengok, ya Allah suka tengok dulu betul, seronok tengok. Jadi kalau nak suami suka macam tu, bahagia. Kerana Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita anak-anak yang baik. Betul. Mana tu kau berubah? Aduh. Tapi macam tu. Jadi percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup percaya pada hikmah, selalu rasa tawa. Anak-anak Allahu Akbar. Sejuk apa? Sejuk apa? Perut, sejuk hati. Sejuk perut ni komong tu. Dia sejuk hati Allah anak. Nampak tak? Itu Tuhan bagi. Tuhan bagi anak cerdik, Tuhan bagi anak pandai, Tuhan bagi kawan-kawan kita baik. Nampak? Okay. Seterusnya apa yang kena ada? Bertanggungjawab.
Tanggungjawab bekerja, tanggungjawab pada keluarga, tanggungjawab pada isteri, tanggungjawab pada anak-anak, tanggungjawab pada suami, tanggungjawab pada keluarga. Jaga. Maksud tanggungjawab tidak menyalahkan orang lain untuk apa yang berlaku. Bertanggungjawab. Ini sikit salahkan orang. Kenapa tak siap? Kerja dia tuan, kata saya. Dia letak file atas meja saya. Kenapa kamu letak? Saya pun diarahkan letak atas meja dia. Saya pun tak tahu. Siapa yang arahkan? Dia. Kamu semua tak tahu. Saya tak ingat siapa suruh. Jangan jadi cerita bangau. Bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Diam nak umpan. Kenapa? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Jadi Tuan Sofi kena bangga sebab mereka hafal lagi lagu. Itu silibus tadika tu boleh orang jawab ni. Yang pegawai kat depan nak klik-klik mata dah. Lepas nyapa. Nak ingat balik. Tapi dalam banyak-banyak binatang dalam, sebenarnya itulah mesej dia, jangan gemar menyalahkan orang. Dalam banyak-banyak binatang tu, binatang yang paling gentleman namanya ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau makan katak? 3 kali ulang jawapannya sampai merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Jawapan dia. Orang tak tanya dah. Kenapa tak siap kerja ni? Tuan, saya yang cuai, saya lalai, saya lupa. So sekarang tuan nak siap apa? Settle. Terusnya, respon negatif. Keluar yang ditandatangani oleh kita punya komandan Pol hitam. Mulai beberapa bulan, semua anggota tidak digunakan begini-begini. Semua anggota hendaklah begini-begini. Yang benar komandan sangat dekat nanti spot. Tengok ada yang marah. Apa benda dia? Semua susah kita. Tak nak fikir ke apa ni. Sedangkan Tuan Komandan pun dapat arahan pada atas. Ya, cuba positif lah. Apa dah ni susah kita lah. Apa dia tak nak fikir kita. Nampak Tuan? Assalamualaikum Tuan. Baik. Yang seorang tu lagi best. Kau orang memang muda buat dah. Abang dah nak kecek. Yang seorang tu pula. Kan? Positif. Dan last sekali, ikhlas. Dalam hidup kita ni, baik keluarga, baik kerja, 5 kena sabar. Dalam kerja jadi polis ni sabar. Orang marah, orang maki, orang cakap sabar. Banyak lagi benda baik boleh fikir. Kedua, syukur kita ada kerja. Orang lain sampai pakai kabel nak jadi polis. Tolonglah rekomen anak saya. Tuan Sofi berapa banyak dah dapat. Tolonglah Tuan anak saya dapat tonyong sikit, dapat support sikit. Sebab orang nak jawatan kita. Ni adik-adik ni pun, ni semua ni dapat jadi pelatih. Bersyukur. Selangkah je lagi lepas ni kita akan jadi anggota yang sebenar. Syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Adalah hikmah Tuhan bagi kita bekerja di sini. Keempat, redha. Apa beza redha dan pasrah? Jadi kalau bos bila tanya koma cara tak jalan sejak sampai ke otak tanya apa-apa lah. Kalau itu dijawab bila ada satu masjid Syamah Maulud. Makcik apa masuk selawat? Makcik apa masuk selawat? Masuk makcik tu nak cemak-cemak lah tanya pula. Kena sawah pula aku. Saya mesti kecil-kecil. Saya nak sebutlah makcik mana adalah satu makcik tu. Tapi kesnya pun okey lah. Beza redha dengan pasrah. Redha ni terima dengan hati yang ikhlas. Pasrah pula terima tapi hati sakit. Contoh,
Saya kena pasrah. Pasrah ni macam ni. Nak buat macam mana kan? Dah itu jalannya suami akak pilih. Nak tak nak, suka tak suka, akak kena terima. Mana ada perempuan boleh terima keadaan macam ni. Tapi hati akak sakit, akak terima jugalah. Buat macam mana? Itu pasrah. Dah rezeki akak kena terima. Cuma akak doakan semoga suami akak mampu berlaku adil. Dia tidak membeza-bezakan kami sebagai isteri-isteri dia. Akak dan jangan tanggungjawab dan redha ya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Itu hanya sekadar untuk rujukan yang kita ingin sebenarnya. Kan redha ni mana terima dengan hati yang semacam mana. Cantik dipandang bulan mengambang orang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian, tentu ada dugaan dalam bekerja, dalam keluarga. Terima dengan redha. Saya ni memang suka membantu. Malam tadi dah kena tegur dah orang. Indah bermalam si awan petang, awan berarah di celah pohon ara. Apa hal membohong mentuduh? Masa bila lah awan tu barak kat celah pokok, tinggi betul pokok tu. Ada sekali tu dia jawab dalam satu jamaah tu lagi lah. Dari segaman pergi kekuatan singa. Kuatan dulu. Macam mana kau singa ipis ke ikut jalan mana? Dari Semban pergi ke Melaka, singa dia Perlis lagi gila. Berpusing lah ke Perlis sama hal jauh nak pergi Melaka. Macam tu lah. Tapi itulah, saya ni suka patut. Jadi redha. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Kau buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Tolong orang, cik, saya memang tugas saya tolong cik. Tak apa, cik, tak apa. Cik tak perlu bagi apa-apa. Saya memang niat ikhlas Allah. Tak apa dah ni buat minum. Tak apa. Saya memang ambil RM50. Kalau RM1,000 sama. Jangan. Makna kata ikhlaskan hati kita. Maksud ikhlas buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma perkataan terima harapkan. Itu sebab saya kata tadi tentang ikhlas tadi kan awal tadi saya janji tadi ini maksud. Malahan yang paling mendalam sekali, dia tidak mengharapkan pengiktirafan manusia dunia. Kalau Tuhan bagi saya, alhamdulillah. Macam mana? Tuhan bagi anak kita 8 orang. Tuhan bagi anak kita seorang. Alhamdulillah, dan Tuhan bagi. Adalah sebab, adalah kebaikan yang Tuhan bagi. Ada orang tu rezeki dia kahwin cepat, jabatan dia pendek, cepat kahwin. Orang tu jabatan dia panjang, lambat kahwin. Rupanya Tuhan nak bagi jodoh yang terbaik. Orang tu jabatan dia pendek, banyak kali lah rezeki. Ada orang langsung tak jumpa jabatan, tak kahwin-kahwin, sebab Allah bagi dia peluang menjaga Maria sampai ke akhir. Semua ada rezeki masing-masing. Dan akhirnya bila kita kejar marzatillah, akhirnya satu perkara tu yang kita nak capai, iaitu kau pun masalah apa tak boleh jawab. Kita mengajak ke berkatan. Itulah tapi happy hati. Tuhan bagi sihat. Ada orang duit banyak, penyakit tu banyak, ada orang tu ganggu balik. Kenapa duit? Dalam bank aku tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh orang? Dalam bank tinggal 10 juta, dia rasa tengah teruk sebab dia dah biasa hari-hari ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah. Contoh lah kan. Pernah dengar kan ayat 7 tahun? Bagi menghargai jasa penyawan awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM500. Itu yang aku bawa dari setiap cabang. Akhir PM pun dengar. Dapatlah RM2,000, okey lah. RM500.
Ya. Polis kita nak bagi dia bertindak, dia tidak akan, tetapi mau betul. Ya. Bermula dengan ekon. Mesti kasih selesai. Ni aku tak tahu. Tak apalah kan. Bilahnya satu singgit. Apa tak dicabut ni bilah ni? Ni aku tunjuk orang tak perasan. Dia satu lah. Atas bawah sama je. Pusing-pusing tu mak. Allahu Akbar. Begitulah hebatnya orang pusat data polis Islam. Dengan apa? Tetap berkhidmat. Dengan angin tak kasih adalah besok 5 set yang terbaik. Jatuh jasa yang terakhir daripada Tuan Sufi sebelum besar ekor tukar. Okey. Dan nak cari keberkatan, 7 tanda keberkatan rezeki kita. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya sikit cukup, banyak siap bersedekah tolong orang begitu. Pada orang yang tak berkat rezekinya, sikit tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia, itu juga tanda keberkatan rezeki. Suami balik nampak isteri basuh pinggan, ya, dimasuk dalam tak apa. Suami sambung, bayangkan dekat dia pangkat komandan. Contohnya pangkat pegawai kanan, basuh pinggan, semua tak mohon. Allah tentulah sekali dalam 365 hari dia akan rasa happy. Ataupun suami balik, ya, ni ambil ni voucher sebab muslimah hari Sabtu ni. Susahkan abang aja. Tak susah apa pun, abang booking dia kau bayar lah sendiri. Kau macam kata tak adalah pandai bayar dah. Abang ni. Ataupun suami balik, baju air kopi, dah lama kita tak minum sama. Baju air kita minum sama. Ni abang dia bawa balik ni, pergi karipap, pergi apam. Buat je aku. Satu lagi abang bawa kuih ni, kuih kapal. Kuih kapal? Mana tu kuih kapal abang ni? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui ke kapal dia lalu melekat. Betul. Yang kedua, bahagia rumah tangga. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Anak pandai bagus akademik, anak dapat nombor terbaik. Kadang orang pandai beri sebab tengok abang betul kau kawal perasaan kau ni. Bukan kau punya kau tadi kau mengawal campur mahal. Tak apalah dia happy. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah nak buat benda-benda baik, mudah nak sedekah, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak ibadah. Kalau nak cari sukarelawan untuk bantu masalah ni cepat, mudah betul nak buat benda baik. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin shopping. Tak kira kau yang model, faham? Abang berkat lagi. Tak. Itu agak sampai untuk saya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudahnya. Alhamdulillah. Sebelah sini, alhamdulillah.
Kesimpulannya saya ambil beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Ingat, harta dunia tak akan pernah puaskan diri kita. Saya juga saya. Yang kedua, Nabi pesan cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Yang ketiga, Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup apa yang dia ada. Seterusnya, Nabi sebut banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas, kerana dengan melihat di bawah kamu cukup dengan apa yang kamu ada. Seterusnya Nabi sebut tangan yang di atas lebih bawah, maksud aku tak dapat ni, aku tak dapat ni makan, aku tak dapat nurah macam lah, aku tak dapat tu, aku tak dapat ni, aku tak dapat ni. Hidup takkan aman dan tentram kalau macam tu sikap kita. Sentiasa memberi, sebab Nabi memberi lebih baik daripada menerima. Dengan memberi tanpa sedar Tuhan bagi macam-macam dekat kita sebenarnya. Dan kemudiannya Nabi juga pesan jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandang siapa yang memberikan nikmat itu. Pesanan saya yang terakhir ada 2. Yang pertama, hidup jangan sibuk nak kejar kaya, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Maka kejarlah bahagia. Bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Dan terakhir sekali, last sekali, penghujungnya, hidup kita tuan-tuan dan puan sekalian adalah antara B dan D, huruf B dan D, birth and death, kelahiran kematian. Antara huruf B dan D ada satu huruf kat tengah dia, apa dia? C. Kita ada choice, hidupnya macam mana kita nak jalani. Hiduplah secara beretika, hiduplah secara baik, amanah, jujur. Mudah-mudahan mendapat martabatillah, bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi cukup sekadar itu. Terima kasih banyak. Saya faham signal-signal yang diberikan. Saya yakin nasib saya akan berubah di dalam hidup sebentar lagi. Saja je, tak ada lagu awal. Saya okey je. Dah macam-macam makan apa-apa. Pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun proses sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuh tipasi kembang kalah menjadi. Kalau nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampai boleh ke Tanjung. Hati terkenang boleh menyebut jasa baik. Pihak penganjur hari ini menyebut rasa tunjuk. Itu saja daripada saya.